Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua pelajar bagi mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan tentang topik 1 dalam bab tingkatan 5, iaitu sistem ekonomi Islam. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita harus tahu apakah maksud ekonomi. Ekonomi ini ialah ilmu tentang asas-asas pengeluaran, pembahagian, penggunaan barang-barang serta perkhidmatan yang diolah oleh manusia untuk menjadikan ia sebagai sumber pendapatan. Dalam Islam pula, dia ialah proses bagaimana perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, tetapi mengikut undang-undang dan juga syariat dalam mencegah ketidakadilan dalam perniagaan dan juga perkhidmatan yang ditawarkan oleh seseorang manusia. Okey, kamu faham? Ekonomi ini maksudnya sesuatu pekerjaan ataupun penggunaan barang-barang yang diolah kepada bentuk pendapatan. Contohnya, dia menjadikan ikan, dia menangkap ikan. Ikan yang ditangkap, dia jual. Hasil jualan itulah yang dinamakan sistem ekonomi. Ataupun daripada seekor ikan, dia masak dan dia jual hasil masakan dia, itu adalah sistem ekonomi. Ataupun perkhidmatan, dan perkhidmatan ialah contohnya kamu tidak mempunyai barang untuk dijual ataupun benda apa yang kamu ada nak jual, tapi kamu menggunakan tulang 4 kerat, gunakan kudrat kamu untuk membina rumah, ikat bata dan sebagainya, kamu ambil upah. Itu ialah sistem ekonomi yang dianjurkan di dalam Islam. Okey, tetapi dalam Islam konsepnya ialah Islam meletakkan panduan pengamalan ekonomi supaya tidak berlaku ketidakadilan terhadap masyarakat ataupun individu-individu yang lain. Contohnya riba. Islam mengharamkan riba supaya ia tidak menjadi beban kepada masyarakat yang lain. Okey, dalam Islam, kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat ketiga, dia mempunyai 3 asas sistem ekonomi Islam. Yang pertama ialah Islam ini mengiktiraf pemilikan harta individu. Yang kedua, mengelola harta yang dimiliki menurut syarak. Dan yang ketiga ialah mengagihkan harta dalam kalangan masyarakat dengan adil. Okey. Contohnya dalam asas yang pertama, iaitu mengiktiraf pemilikan harta individu. Islam dia mengiktiraf seseorang itu mempunyai harta yang milik dia. Contohnya pada ketika zaman baginda Rasulullah SAW, ada sahabat yang bernama Sayyidina Osman. Okey, Khalifah Rashidin yang ketiga, Sayyidina Osman merupakan seorang yang hartawan. Dia mempunyai sebuah telaga yang diwakafkan untuk kegunaan umum. Telaga milik dia itu telah diiktiraf oleh masyarakat penduduk pada ketika itu, dan dia telah mewakafkan, bermaksud dia telah memberikan hak individu. Islam telah menentukan bahawa itu adalah hak dia, semua orang mengiktiraf bahawa itu adalah hak dia, dan dia telah mewakafkan, memberikan hak dia kepada kegunaan umum. Itu juga termasuk dalam asas sistem yang kedua, iaitu dia telah mengelola harta yang dia miliki mengikut syarak. Dia tahu bahawa harta dia ada dan bagaimana cara dia nak menguruskan dia. Contohnya, seseorang itu mempunyai harta, kemudian dia meninggal dunia. Bagaimanakah harta dia selepas dia meninggal dunia? Dalam Islam dia meletakkan sistem faraid. Sistem faraid iaitu pembahagian harta. Dan asas yang ketiga ialah mengagihkan harta dalam kalangan masyarakat yang adil, iaitu Islam meletakkan apa yang dikatakan sebagai zakat. Okey, kita mempunyai pendapatan, hasil daripada lebihan pendapatan kita diberikan dalam bentuk zakat. Siapa yang uruskan zakat? Zakat diuruskan oleh Baitul Mal. Kalau di Malaysia, zakat diuruskan oleh lembaga zakat negeri masing-masing. Lembaga zakat negeri Kedah, lembaga zakat Pulau Pinang, lembaga zakat Perlis dan wilayah negeri-negeri yang lain. Okey, contohnya begini. Pendapatan Cikgu Zaiful ialah sebulan RM5,000. Kegunaan dia cukup sehingga RM3,000 saja. Dia bayar bil api, bil kereta, rumah, perbelanjaan, makan minum keluarga, cuma RM3,000. Dan dia ada lebihan lagi RM2,000. Jadi dalam RM2,000 itu, berapakah nilai zakat yang perlu diberi kepada lembaga zakat?
Contohnya dia ambil 0.2% daripada RM2,000, iaitu RM20 contohnya. RM20 itu diberikan kepada lembaga zakat untuk zakat agihkan kepada asnaf. Siapakah asnaf? Asnaf ini kamu boleh tengok dalam buku ataupun kamu boleh Google dalam internet. Siapakah orang yang layak menerima duit itu? Itu baru Cikgu Zaiful seorang. Dalam negeri kita ada ramai orang yang bagi zakat. Jadi daripada seorang RM20, ada yang RM5,000, ada yang RM5 juta dan sebagainya. Duit itu dihimpunkan dan diagihkan kepada asnaf-asnaf untuk kegunaan mereka. Contohnya dibuat rumah, diberi modal berniaga, diberi pakaian, diberi alatan persekolahan dan sebagainya. Baiklah, dalam Islam juga, dia juga bagaimana kita nak rujuk segala ilmu-ilmu faraid, zakat dan sebagainya ni. Islam memberikan kepada kita 4 kaedah untuk kita buat rujukan. Yang pertama sudah tentulah Al-Quran. Okey. Yang kedua hadis, yang ketiga ijma' dan yang keempat ialah qiyas. Okey, kamu tengok di buku teks muka surat ketiga. Kalau nak tahu lebih lanjut, kamu boleh gunakan bar QR code itu untuk Google dan juga scan. Okey, Al-Quran ni Allah berfirmanlah dalam Al-Quran, tunaikanlah kewajipan kamu membayar zakat. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran untuk menerangkan tentang kewajipan membayar zakat. Yang kedua ialah hadis. Hadis pesan pada kita, buatlah perkara yang wajib selepas perkara yang wajib. Maksudnya tunaikan kewajipan kita untuk mencari rezeki selepas kita menunaikan kewajipan yang lain. Contohnya apa dah kewajipan yang lain? Solat, buat baik pada orang lain, kepada ibu bapa dan sebagainya. Yang keempat ialah ijma'. Ijma' ni ialah perbincangan ulama'-ulama', permuafakatan dan juga pendapat mereka bersandarkan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dia dilaksanakan mengikut kesesuaian sesuatu tempat. Contohnya di Lubuk Maubau, dia kena laksanakanlah macam cara kehidupan norma-norma masyarakat Lubuk Maubau. Tak sama dengan orang yang berada di London. Kehidupan mereka macam mana? Kalau di Lubuk Maubau, mungkin zakat yang sesuai diberi ialah berapa peratus. Kalau di London, mungkin zakat dia berapa peratus. Tak sama sebab pendapatan dan juga perbelanjaan di sesuatu tempat itu berbeza. Dan yang keempat, qiyas. Qiyas ni apa dia? Qiyas juga ialah kata sepakat yang digunakan oleh ulama' berbincangan untuk menentukan sesuatu hukum mengikut tempat juga. Tapi ia bersandarkan kepada ketiga-tiga tu, iaitu Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Okey. Yang tengok seterusnya ialah prinsip-prinsip asas dalam sistem ekonomi Islam. Okey, yang pertama ialah akidah, syariah dan akhlak Islam sebagai teras. Okey, Allah telah menetapkan supaya kita mempunyai penghayatan iman dan kepercayaan terhadap pembalasan di hari akhirat dalam menentukan ibadah ekonomi kita ni. Kita buat kegiatan ekonomi, kita berniaga insurans dan sebagainya ni, apakah tujuan dia? Tujuan dia kalau tak lain tak bukan hanyalah untuk membantu sesama Islam ataupun untuk menegakkan syiar Islam itu dianjurkan di dalam agama kita. Okey, kita nak berinteraksi, berkomunikasi dengan orang, kan? Dengan cara ataupun dengan bahasa yang baik. Tak bolehlah kita dengan sengaja kita cakap perkara yang tak elok. Woi, nak haram, mai beli ni, kuih aku jual ni. Tak dianjurkan dalam Islam macam tu. Kita nak jual, kita nak berinteraksi, kita kena bagi penerangan yang baik kepada klien kita. Ni dengan cara yang kasar, dengan cara yang tak baik kita bagi penerangan, bermaksud itu tidaklah dianjurkan di dalam agama. Okey, yang kedua dia kata manusia ini adalah sebagai khalifah. Kita adalah khalifah. Khalifah ni siapa? Khalifah ni ialah pentadbir ataupun pemegang amanah. Segala harta ataupun segala yang kita punya ini, kita kena percaya bahawa ia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tentukan dalam Al-Quran bahawa makhluk ini, manusia ini ialah khalifah. Okey, khalifah itulah maksud sebagai seorang khalifah. Dan Allah menciptakan makhluk ini bukan hanya manusia semata-mata. Allah ciptakan haiwan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan air, udara dan sebagainya supaya ia dapat memenuhi segala keperluan manusia. Contohnya haiwan. Apa keperluan yang manusia perlu terhadap haiwan ni? Membekalkan sumber protein, tenaga, makanan dan sebagainya lah haiwan ni. Kita makan daging, kita makan ikan, kita makan ayam. Allah ciptakan makhluk-makhluk itu untuk memenuhi keperluan manusia. Tetapi
dalam konteks Islam, manusia sebagai khalifah untuk menguruskan sistem ekonomi, manusia ini perlulah adil dan juga perlu mengikut syariat Islam supaya kita tidak menyalahgunakan makhluk-makhluk ini untuk kepentingan individu semata-mata. Kita ada haiwan, contohnya kita ada ternakan lembu. Okey. Dalam kampung tu, dalam masyarakat kita tu tak ada makanan lain dah. Hanya lembu tu sekok aja ada. Lembu tu pula hak milik kita. Sebagai seorang khalifah, kita perlulah adil dan kita kenalah bekerjasama bagi kepada masyarakat berkongsi rezeki. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Kita mentadbir apa yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah pekerjaan dan ganjaran. Okey, manusia dianjurkan bekerja dan berusaha untuk kita menjana pendapatan. Dia tak boleh kamu duduk di rumah berharap ada orang mai bagi duit mai bergolek. Tak boleh itu. Islam tak menganjurkan perkara tersebut. Kita kena melibatkan diri kita dalam kegiatan ekonomi. Apa saja bidang ekonomi kita kena libatkan. Perniagaan kah, perkhidmatan kah, pembekalan kah, itu semua kita kena libatkan diri. Jangan duduk saja. Terlibatlah. Allah kata cari rezeki, keluarlah mencari rezeki selepas terbitnya fajar. Pagi-pagi tu cari rezeki dah. Kan? Yang keempat ialah keuntungan dan kerugian. Okey, dalam ekonomi, untung rugi itu ialah perkara lumrah. Okey. Mekanisme mudharabah dan musyarakah digalakkan bagi memenuhi prinsip ni. Apa dia mekanisme ni? Mekanisme mudharabah ni bermaksud kita berkongsi untung, dan musyarakah ni ialah kita bekerjasama. Apa maksud kongsi untung? Okey, contoh dalam Islam. Pada zaman Nabi Muhammad ni seorang peniaga, pedagang. Apa yang Nabi buat? Nabi menjual makanan ataupun menjual barang dia dengan harga modal. Contoh kurma, pada ketika tu modal yang Nabi keluar untuk beli kurma ialah RM20 sekilo. Okey. Kemudian Nabi jual kurma tu dengan harga yang sama juga, RM20 juga harga modal. Tapi Nabi habaqlah, saya jual kurma ini dengan harga modal RM20. Jadi terpulang pada tuan sama ada tuan mampu nak beli dengan harga yang lebih tinggi, ataupun kalau tuan tak mampu, tuan boleh beli dengan harga RM20 ni. Tak ada masalah. Jadi Islam itu indah. Dia tak semestinya kita kena jual dengan harga yang tinggi pada semua orang. Jadi tak adil. Orang yang mampu dia mungkin boleh beli, tapi orang yang tak mampu macam mana dia nak beli? Dia nak makan, dia nak hidup. Tak adil lah kan? Jadi itulah yang dianjurkan. Jadi contohnya, bila dia jual kurma tadi dengan harga RM20, ada orang kaya dia akan beli dengan harga RM50. Tapi ada orang susah yang tak mampu nak beli RM50, dia beli dengan harga RM20. Kamu tengok perbezaan. Bila orang kaya tu beli RM50, untung RM30. Contohnya, dapatlah untung tadi menampung kos kepada penjualan terhadap orang yang tak mampu tadi. Okey, faham? Jadi itulah yang dianjurkan oleh Islam, supaya kita ni kita bertimbang rasa dan juga kita melayan, menyantuni pembeli kita ataupun masyarakat orang lain. Bukannya sekadar nak jual semata-mata. Selain daripada tu, kita kena menolong orang lain daripada segi ekonomi kita. Kita dah ada rezeki, kita boleh jual harga tu, dapatkan harga modal, untung sikit tak apa dah. Jadi orang yang memerlukan benda tu boleh beli. Yang kelima ialah keadilan sosial. Kegiatan ekonomi ni mesti dia bagi keadilan, macam saya sebut tadi ni. Kan, dijual dengan harga patut lah. Dia jual harga patut supaya semua orang boleh beli. Kalau orang yang kaya, dia boleh beli dengan harga yang mahal. Orang yang susah, dia beli harga yang murah. Okey. Sekurang-kurangnya keperluan dan juga tempat tinggal ni Islam jaga benda tu. Yang keenam ialah larangan kerosakan dan juga kezaliman. Okey, kita nak buat apa pun, kita nak meniaga kayu, kita nak meniaga apa pun, Allah melarang kita daripada melakukan kezaliman. Contohnya, kita nak jual kayu balak, kita gondolkan semua bukit, kita tebang pokok semua, tapi itu telah membawa kesan yang tidak baik terhadap alam sekitar dan juga masyarakat. Bila tolak bukit, ambil kayu balak, berlakulah banjir kilat, menyebabkan kesan-kesan itu terkena kepada orang lain. Itu kita berlaku zalim lah, kan? Okey. Okey, baiklah. Sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini.
Jadi dalam video pada kali ini cikgu nak kamu lengkapkan di rumah satu soalan, iaitu nyatakan jenis pemilikan harta berserta dengan penjelasannya. Nyatakan jenis pemilikan harta serta penjelasannya. Okey, lakukan latihan dalam buku latihan dan siapkan nota sehingga konsep pemilikan harta dan matlamatnya. Kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.